عظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Keluar asap disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." 573. Ha? 74 okey. Yaushan nas hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Maksudnya, oleh itu tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat yang akan menimpa seluruh keadaan manusia yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan. Pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan beriman. Sebahagian daripada tanda akhir zaman dan juga hampirnya kiamat, keluarnya asap. Sebagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi, fartaqib, Allah Ta'ala kata tunggulah. Setelah tanda demi tanda, alamat demi alamat muncul di atas muka bumi ini akan berlakunya kiamat, manusia masih tetap tak beriman juga, masih degil, keras kepala. Allah Ta'ala kata fartaqib, tunggu. Pada satu hari, yauma ta'tis samaa'u, pada suatu hari yang datanglah oleh langit. Biasanya asap datang daripada bumi kan, berlakunya pembakaran dan sebagainya keluar daripada bumi. Tapi tanda kiamat yang besar ini dia keluar daripada langit. Yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, iaitu dengan asap yang terang nyata. Jadi asap itu yaghshan nasa, dia akan menutupi manusia. Jadi manusia tu tak nampak apa, gelap gulita. Jadi bila ditutupi oleh asap, manusia tak nampak apa, berada di dalam keadaan cemas, takut. Bila berada dalam keadaan gelap ni memang takutlah, takut daripada bahaya yang akan datang daripada musuh-musuh mereka, daripada manusia, binatang dan juga serangga-serangga yang dapat menyakitkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kesan daripada asap itu, hadza azabun azim, ini adalah merupakan azab yang besar. Azabun alim, ini adalah merupakan azab yang pedih. Sebelum mereka dibangkitkan di hari kiamat, maknanya orang yang masih tinggal di atas muka bumi, tak mati lagi ni, sebahagian daripada bentuk siksaan azab Allah Ta'ala kepada orang kafir yang Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, bagi mereka sempat melihat beberapa perkara yang dahsyat untuk menakutkan mereka dan menyakitkan mereka. Sebab selama ini mereka tak pernah beriman, tak pernah percaya pun, tak terima kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Mereka keras kepala. Sebab tu Allah Ta'ala kata tunggu di saat langit mengeluarkan asap yang nyata, yang asap itu berperanan untuk menutup manusia, dan ini adalah merupakan azab yang sangat pedih. Bila mereka berada di dalam suasana begitu, mereka berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sebelum ni orang kafir tak percaya pun kepada Allah, tak terima pun apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba, ya Tuhan kami, bukalah azab ni. Maknanya asap, hilangkanlah asap ataupun dukhan yang menutupi kami ini. Kerana itu adalah merupakan sebahagian daripada siksaan azab yang menimpa mereka pada ketika itu sebelum mereka mati, sebelum dibangkitkan di padang mahsyar untuk menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Allah Ta'ala kata terimalah. Mereka pun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya asap itu dihapuskan. Inna mu'minun, kami nak beriman. Ada dua keadaan yang kita cerita itu kan, nyawa sampai gharah-gharah, dan juga apabila matahari terbit daripada masa peluang untuk bertaubat telah ditutup. Yang Allah Ta'ala sebut innahu kalimatun huwa qailuha, sembang kosong je. Mereka kata nak beriman, inna mu'minun, kami ni orang beriman, kami nak terima ajaran Allah,
dan apa yang disampaikan oleh Rasul, masa tu dah terlewat dah lah. Dekat-dekat nak kiamat baru nak percaya, baru nak terima, baru nak Islam, baru nak menyerah diri kepada Allah. Sebelum ini mereka yang menyampaikan kepada mereka. Mereka tak percaya sampai ke sudah. Dekat kiamat baru nak beriman. Okey, terus. Menurut Ibnu Mas'ud, apa yang disebutkan di dalam ayat di atas telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ketika Allah menurunkan bala kemarau pada Quraisy sehingga keluar asap yang menakutkan mereka. Menurut Ibnu Abbas pula, yang dimaksudkan dengan asap itu ialah berlaku ketika saat hampir berlaku kiamat, dan ia mengenai orang yang beriman yang dirasakan mereka tidak ubah bagaikan seperti sesama sahaja. Apabila mengenai orang kafir dan munafik, menjadikan mereka mabuk dan terasa membakar kepala mereka sehingga keluar asap, iaitu melalui hidung, lubang telinga dan dubur mereka. Ia merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Muncul angin yang nyaman yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Berdasarkan dua hadis yang disebutkan di atas, angin yang nyaman akan muncul dan akan mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman. Kemunculannya sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud, An-Nawas bin Sam'an dan lain-lain, dan tidak perlu diulangi perbahasannya di sini sekali lagi. Yang seterusnya, munculnya angin yang nyaman, dia hanya mengenai orang yang beriman. Bila kena orang beriman mati. Orang kafir pun kalau kena juga angin tu dia tak mati. Tujuannya untuk menarik semua nyawa orang beriman kepada Allah, supaya orang beriman kepada Allah Ta'ala ni dia tak melihat kedahsyatan hari kiamat. Yang Allah Ta'ala kata, inna zazzalatas sa'ati syai'un azim. Goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Jadi tak nak bagi orang beriman susah hati, sengsara, takut, sedih, lalu beri mati cepat-cepat. Didatangkan angin itu, mereka hidup angin tersebut mati, dan dibiar hidup orang kafir supaya mereka dapat melihat suasana kiamat yang begitu dahsyat. Nak bagi mereka takut gerun yang sebelumnya mereka tidak pernah percaya munculnya hari kiamat. Okey, terus. Tiupan sangkakala. Apabila tiba masa berlaku kiamat, sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil yang ditugaskan untuk melakukan perkara yang dahsyat itu melalui satu alat peniup yang disebut dalam Al-Quran adalah lafaz as-sur. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala, fa sa'iqa man fis-samawati wal-ard wa man fil-ardi. Fa sa'iqa di sini dengan makna mati, dan sebahagian ulama kata pengsan. Fasa'iqa maknanya apabila ditiup sangkakala yang pertama itu mati semua. Pendapat yang kedua kata semua pengsan. Man fis samawati, sesiapa yang berada di langit, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang berada di langit, wa man fil ardi, dan yang berada di bumi. Illa man syaa Allah, melainkan makhluk yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tak mati. Siapa dia? Wallahu a'lam. Yang terdiri daripada malaikat, sebahagian malaikat ni tak mati sebab dia nak menguruskan nak menguruskan arahan, nak menerima arahan daripada Allah, menentukan apa yang akan berlaku selepas ni, selepas ni apa yang akan berlaku. Itu berdasarkan kepada arahan Allah. Siapa yang semua mati melainkan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kali yang lain. Kali yang lain ni maknanya kali yang kedua. Tiup kali pertama mati ataupun pengsan, kali yang kedua fa idzahum qiyamun yanzurun. Lepas tu pakai hidup semula. Mereka boleh hidup semula dengan tiupan kali yang kedua, dalam keadaan mereka berdiri menanti dan menunggu keputusan yang diputuskan kepada mereka. Apa selepas ni mereka kena ke mana, perbicaraan tu akan berlaku dan akan ditentukan nasib masing-masing. Apa maksud ditentukan nasib masing-masing? Ditentukan seorang itu akan dihumbankan dalam neraka ataupun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Masing-masing tunggu keadaan dan juga
hasil amalan masing-masing dan keputusan yang akan diperolehi masing-masing, sama ada ke syurga ataupun neraka. Okey, terus kadang-kadang juga disebut sebagai an-naqur. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Maksudnya, kerana apabila telah ditiup sangkakala, maka saat yang demikian adalah saat berlakunya hari yang sukar. Hari yang sukar maknanya hari yang payah, hari yang sulit, iaitu hari kiamat. Kesulitan yang berlaku kepada kita atas dunia ni ada masalah banyak macam mana pun, berat macam mana pun. Kesulitan dalam kubur lebih dahsyat. Hebat macam mana pun kesulitan ujian dalam kubur, di akhirat lebih dahsyat. Yang tadi kita sebut tadi, mereka tunggu nasib mereka syurga neraka, sebenarnya selepas daripada itu banyak lagi lah. Maknanya pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, lalu dihisap, berlakunya timbangan, lepas tu sirat. Sirat ni berjalan atas titian siratal mustaqim, yang kita doa tu kan, bila kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Atas dunia pun minta jalan lurus, di akhirat pun nak lalu, nak berjalan di atas titian siratal mustaqim. Okey, terus As-sur atau an-naqur merupakan alat peniup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Peristiwa tiupan itu berlaku dalam masa yang begitu cepat sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Orang-orang kafir itu akan berkata wa yaqulu, ni dalam bentuk apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Akan berkata. Jadi Allah Ta'ala sebut hari kiamat besok, dekat-dekat nak kiamat itu, orang kafir akan berkata wa yaqulu mata hadzal wa'du, bila berlakunya janji kiamat itu, in kuntum shadiqin. Kiamat tak berlaku lagi. Sebelum berlakunya kiamat tu, bila disampaikan keterangan kepada mereka, nasihat kepada mereka supaya beriman kepada Allah Ta'ala, dan dijanjikan akan berlakunya azab pada hari kiamat. Lalu orang kafir kata wa yaquluna mata hadzal wa'du, mereka berkata bila datangnya janji tersebut, kiamat tu bila nak berlaku ni, tak sabar-sabar nak tunggunya kiamat. Mereka mempersendakan Nabi SAW dan sesiapa yang menyampaikan nasihat amaran kepada mereka. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu orang yang benar, bila kiamat ni? Duk tanya bila. Bukan dia nak tahu, sebab hari kiamat ini adalah pengetahuan dan ilmunya hanya diketahui oleh Allah. Tujuannya untuk mempersendakan orang yang menyampaikan. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, mereka tidak menanti ataupun menunggu melainkan suatu pekikan, suatu tiupan, sakakala sekali tiup semuanya mati. Ta'khuzuhum wa hum yakhsimun, akan menyambar mereka, mengambil mereka dalam keadaan mereka sedang bertengkar, tengah duk berselisih faham tentang sesuatu isu, sesuatu masalah, tiba-tiba datangnya tiupan tersebut, mereka serta-merta mati. Fala yastati'una tawsiyatan, tak sempat nak bagi nasihat, nak berwasiat, tak sempat nak berwasiat kepada orang lain. Wala ila ahlihim yarji'un, tak sempat nak kembali kepada ahli keluarga mereka. Kerana apa? Berlakunya saat kiamat itu terlalu pantas, terlalu cepat. Tak sempat nak melakukan sesuatu perkara, terus nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali pekikan ataupun tiupan. Okey, terus dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqum as-sa'atu wa thawbahuma bainahuma la yatabayi'ani wa la yaqwiyani wa la taqum as-sa'atu wa qad insarafa bi labani lihadihi la yat'amuhu wa la taqum as-sa'atu yaluqu hawdahu la yasqihi wa la taqum as-sa'atu wa rafa'a luqmatahu ila fihi la yat'amuha. Maksudnya, kiamat berlaku sedangkan pakaian berada di hadapan dua orang yang belum sempat melakukan akad jual beli dan belum sempat dilipat.
Kiamat berlaku ketika orang yang berpaling bersama dengan susu perahan belum sempat meminum susu itu. Kiamat berlaku ketika orang sedang membaiki kolamnya, belum sempat bersiram dalam kolam tersebut. Kiamat berlaku ketika orang sedang mengangkat suapan makanannya, belum sempat sampai ke mulutnya. Sebaik saja malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, berlakulah gempa dan goncangan yang dahsyat yang menghancurkan bumi, langit dan segala isinya, termasuk bukit bukau gunung ganang. Bahkan gunung ganang berterbangan, lautan melimpah dan daratan dileburkan sehingga bumi yang luas berterbangan seolah-olah benda yang kecil. Langit dan segala isinya pecah, pertaburan dan peredaan cakrawala tidak wujud lagi. Seluruh alam menjadi binasa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa yang dahsyat ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sebab apa nak suruh takut? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sangatlah besar. Salah satu daripada nama kiamat ni banyak. Nama kiamat ni Sa'ah, Zilzalah, Yaumuddin, Yaumul Jaza, Yaumul Hisab. Berpuluh-puluh nama kepada kiamat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Semua nama-nama tersebut adalah nama-nama untuk membangkitkan kegerunan, ketakutan kepada manusia. Yaumuddin, hari pembalasan ataupun Yaumul Jaza. Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala yang Malik, yang berkuasa di hari pembalasan. Siapa pun yang pernah jadi pemerintah, raja, penguasa di atas muka bumi ni, tak ada suatu jawatan di akhirat nanti. Allah Ta'ala yang berkuasa pada hari itu. Yaumul Hisab, hari yang akan dihisap semua amalan manusia. Sebahagiannya lagi disebut apa dia? Zilzalah, hari yang digoncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalah, apabila digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat kuat. Jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi di dalam suratul Hajj, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi tentang keadaan kiamat itu adalah suatu keadaan yang digoncangkan bumi. Bila digoncangkan muka bumi ini, tak berlaku kiamat pun, berlaku gegaran, gempa bumi sedikit je. Manusia berada di dalam keadaan cemas, takut, susah hati. Takut langit ini jatuh atas kepala dia, bangunan roboh, hancur. Kalau dia berada di dalam bangunan, bangunan itu akan menimpa dia. Takut, itu tak kiamat lagi. Cuba bayangkan suasana keadaan berlakunya kiamat, sehingga disebut di dalam ayat ini yauma tarawnaha, pada hari yang kamu melihat akannya kiamat itu, tazhalu kullu murdi'atin, akan lupalah oleh setiap ibu yang menyusukan anak, amma arda'at, sesuatu yang dia susukan. Maknanya bayi yang dia susukan itu dia terlupa sehingga terlepas di dalam pangkuan dia. Bila berlaku sikit ancaman ke apa, kalau atas dunia ini seorang ibu dia akan peluk anak dia kuat, takut terlepas daripada genggaman dia, daripada pelukan dia, kerana sayang kepada bayi dia, anak dia. Takut terlepas, takut anak dia akan menerima musibah. Tetapi hari kiamat besok tengah duk susu tu terlepas, duk fikir hari kiamat tu dahsyat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, seseorang ibu akan gugur anak dia sendiri. Tengok suasana kiamat, automatik anak jadi gugur dari dalam kandungan dia, daripada dalam perut dia. Cuba bayang lagu mana dahsyat tak dahsyat. Tengah duk pegang bayi terlepas, ibu yang mengandung bayi dia gugur. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wataran nasa sukara, kamu akan melihat manusia itu seperti mana orang yang mabuk. Pernah tengok tak orang mabuk? Hindu minum todi tu, jalan tak ada lurus kan, toyong hayang kiri kanan kan, kadang-kadang jatuh bangun.
Saya pernah tengok dalam video dalam YouTube kan, orang India mabuk, orang tu naik motor, naik jatuh, dia tak lepas. Berulang-ulang kali suruh duduk atas motor, dia jatuh belah kanan, jatuh belah kiri, tak boleh duduk dalam keadaan stabil sebab dia mabuk. Oh, rupanya begitu keadaan orang yang mabuk. Hari akhirat besok dahsyat pada tu lagi, berjalan macam orang mabuk, terhuyung hayang. Wa taran nasa sukara, kamu akan melihat manusia itu mabuk, wa ma hum bisukara, padahalnya mereka sebenarnya bukan mabuk. Sebab apa jadi macam tu? Macam orang mabuk, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala itu bersangatan dahsyat, menyebabkan mereka berjalan terhuyung hayang seperti orang yang mabuk. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu thalat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'attilat wa idza al-wuhusu husyirat wa idza al-biharu sujjirat. Maksudnya, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berselerak, dan apabila gunung gadang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu, dan apabila unta-unta yang bunting terbiak, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan, dan apabila lautan meluap-luap bercampur bau. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama yang menyebabkan berlaku kemusnahan kepada alam maya, ditiupkan pula sangkakala yang kedua, maka berlakulah kebangkitan semula di akhirat untuk tujuan dihisab. Tempoh masa antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua tidak diketahui dengan tepat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alayhim bijabbar fadzakir bil Qur'ani man yakhafu 'ain. Dalam ayat yang di atas tadi yang kita baca, sebab apa disebut wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila unta-unta yang mengandung itu ditinggalkan, unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Jadi orang Arab sebut unta, dia lebih hebat daripada kaldai, daripada kuda. Unta suatu binatang yang sangat bernilai bagi orang Arab. Maknanya harta orang yang ada unta ni kaya lah. Apatah lagi unta tu sedang mengandung, lagi mereka suka, lagi mereka nak. Sebab oleh kerana ayat-ayat ni diturunkan kepada orang Arab nak membangkitkan suatu perasaan gerun. Kita tengok baca ayat Quran ni tak faham apa pun. Sebab apa disebut unta yang bunting ditinggalkan? Unta ni orang berebut lah, sanggup berperang, nak berebut harta dunia pada masa tu. Sangat bernilai unta yang bunting ini. Jadi Allah Ta'ala kata, andai kata unta yang bunting pun akan ditinggalkan oleh orang tak cara dah, tak ada berebut harta dah masa tu. Dekat naik kiamat ni, duk berebut ni sekarang ni lah orang berebut kan. Lebih-lebih lagi orang sayur kan. Orang sayur ni memang suka berebut. Jadi pada masa tu orang sayur pun tak berebut dah, mereka tinggal begitu saja. Tinggal begitu saja sebab berlakunya hari kiamat. Okey, terus apabila malaikat Israfil meniup satu hala buat kali kedua, ketika itu keluarlah segala roh yang disimpan di dalam lubang sangkakala tersebut, lalu bertebaran antara langit dan bumi. Tiap-tiap roh akan kembali ke jasadnya. Setelah itu bumi merkah dan manusia pun bangkit daripada kubur masing-masing menuju ke mahsyar untuk tujuan hisab dan perbicaraan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Maksudnya, dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sungguh-sungguhnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.